Nama saya Nur Ashikin. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman tentang arwah suami saya yang meninggal dunia. Kisah ini berlaku dalam rumah saya di mana saya duduk dengan suami dah pun masuk 21 tahun, katanya Puan Nur Ashikin. Suami saya meninggal dunia akibat sejenis penyakit yang saya tidak ingin bacakan di sini. Tapi Casey, bila suami dah meninggal dunia, dah hidup dengan suami dalam rumah yang sama 21 tahun. Yang pasti kita akan terkenang-kenang kehadiran suami dalam rumah itu. Balik saja rumah akan teringat suami. Malah katanya Nur Ashikin, sekarang Alhamdulillah saya dah pulih. Tidak pernah saya lupa, tapi saya boleh mengawal emosi saya. Waktu itu katanya Nur Ashikin, bila suami dah meninggal dunia, saya dah tak dapat kawal diri. Setelah suami meninggal, malah pakaian-pakaian suami semua saya tak buang. Disuruh adik-beradik yang lain supaya tolonglah buang ataupun sedekahkanlah pakaian suami kau. Nanti kau boleh lupakan dia. Saya akan marah. Buat apa aku nak lupakan suami aku? Buat apa? Dia meninggal dunia, bukan dia main kayu tiga, kata saya kepada adik-beradik yang lain. Tapi sekarang ni, ketiadaan suami kau dah buat kau macam ni. Kau dah tak nak campur keluarga, kau duduk rumah, sering kali kau nangis. Tak baik. Biar dia pergi, kau kena relakan dia pergi. Aku tak relakan suami aku pergi. 21 tahun aku duduk dengan dia dalam rumah ni. Korang semua jangan masuk campur hal aku. Waktu itu saya dah berdegil. Daripada saya jarang berjumpa, terus saya tidak bercampur dengan adik-beradik saya. Malah majlis persandingan saya tak pergi. Saya tak pergi acara-acara keramaian, get together dan sebagainya. Antara perkara yang saya lakukan, saya suka ambil pakaian-pakaian suami, saya tak basuh Casey. Pakaian-pakaian suami yang dia pakai, saya tak akan cuci. Saya akan tidur, akan bau pakaian tersebut sampai saya tertidur. Kadang-kala saya akan ambil pakaian suami Casey. Ini yang saya lakukan. Saya akan ambil pakaian suami saya akan letakkan di atas katil, sarungkan dengan bantal, letakkan seluar. Saya tidur, saya peluk. Macam mana saya tidur, saya peluk suami saya. Macam gitulah. Sampaikan pada suatu malam, waktu itu Casey, hujan lebat. Sedang saya baring ni, saya dapat rasakan yang pakaian suami, seluar, benda bantal tu bergerak dan memeluk saya balik. Bila saya buka mata, terperanjat Casey. Nampak jasad suami di tepi sedang baring. Saya terus menangis, katanya Nur Ashikin. Tapi sebenarnya yang saya bayangkan tu,
Saya rupa-rupanya bermimpi ketika itu. Mimpi saya seolah-olah seperti realiti. Suami saya di sebelah pada waktu hujan. Bila saya bangun, memang benar di luar hujan. Dalam mimpi hujan, bila saya sedar dari mimpi saya sebab bunyi guruh yang kuat, saya dapat rasakan hujan juga di luar rumah saya. Pendengar Ria 897, sampaikan pada suatu malam saya berjumpa dengan seseorang. Orang tu kata, kalau kau nak lepaskan rindu, apa salahnya? Ini pengobat rindu. Pak Cik boleh tolong kau. Boleh. Jadi Casey, Pak Cik ni beri saya sesuatu. Saya beli benda tu dengan Pak Cik tersebut. Katanya perlu gantung dekat tingkap bilik yang saya nak tidur. Malam tidur, buka langsi, buka tingkap. Gantung benda tu. Sekiranya pada malam tersebut benda tu bergerak dengan laju, seperti ditiup angin tapi tak ada angin, maka datanglah suami kamu. Jadi diteruskan pengalaman Puan Nur Ashikin. Katanya di sini, saya membawa pulang tangkal tersebut, gantung dekat rumah, betul-betul tingkap bilik. Setiap hari Casey, saya duduk dekat katil termenung tengok benda tu. Dalam hati ni aku dah kena tipu, bayar beratus-ratus dolar, tapi tak ada keputusannya. Saya hampir-hampir putus asa dan nak cari cara yang lain. Kita kembali sebentar nanti. Kita teruskan kisah Nur Ashikin yang berkongsi tentang arwah suami, keadaan beliau ketika itu. Jadi dikatakan telah pun memiliki sesuatu daripada seorang pakcik menjual barang tersebut dengan harapan dapat berjumpa dengan suaminya. Dia gantung barang tu lah, itu tangkal ke, tak tahu lazimat ke, digantung dekat tingkap. Katanya bila gantung tu, bila benda tu bergerak dengan laju, maka datanglah suami kamu. Malam pertama, malam kedua, ketiga dan sebagainya dia nantikan, tapi tidak ada. Cuma gerak sedikit sebab angin tiup. Tak adalah gerak terlampau sangat sampaikan menunjukkan petanda suami nak datang. Hampir-hampir dia kecewa. Jadi yang terperanjatnya apabila dia tidur pada satu malam setelah beberapa kali dia menanti dengan penuh harapan, akhirnya suaminya datang. Saya tidak boleh nyatakan bagaimana dia datang, tapi saya dapat rasakan kehadiran suami dalam bilik bersama dengan saya pada ketika itu, Casey. Memang susah saya nak lafazkan. Mungkin orang pun tak percaya dengan kisah saya. Tapi saya tetap ingin ketengahkan peristiwa ini. Suami saya datang, Casey. Dan apa yang saya nak katakan di sini, saya dah mula tak campur orang dengan adik-beradik, kawan-kawan. Malah mereka cuba hubungi saya pun tak layan. Dipendekkan cerita, akhirnya ibu saya datang. Ibu saya yang sayangkan saya datang. Datang seorang diri. Setelah beberapa kali adik-beradik yang lain, saudara mara yang lain, kawan-kawan cuba dapatkan saya, ibu saya datang. Dia kata pada saya, "Shikin, terima kasihlah kasih mak masuk rumah kau. Mak tak tahu apa jadi dengan kau. Tapi kau tahu tak rumah kau ni berselirak? Kau tahu tak rumah kau ni bau busuk sangat-sangat? Kau tahu tak rumah kau ni tak terurus?" Saya naik marah, Casey. "Mana boleh tak terurus? Mak jangan macam-macam. Abang Man tak suka rumah serak tau." Saya marah mak saya. Saya kata, tak boleh. Suami saya Abang Man ni tak suka rumah serak. Hari-hari saya kemas. Saya kata pada ibu saya, "Shikin, suami kau Rahman dah meninggal, Shikin." "Mak, suami saya ada. Dia keluar kerja, dia akan balik malam." "Mak tak percaya, mak duduklah." Pendengar Ria 897, waktu itu menurut ibu saya, katanya Shikin, rumah saya memang tidak terurus. Bau busuk, bau
pesing, tandas kotor, baju berselirak. Tapi pada pandangan mata saya, rumah saya bersih. Sebab suami saya tak suka rumah bersirap. Walhal suami dah meninggal. Mak cuba ikhtiar beberapa kali selepas pertemuan yang pertama itulah. Dapat bantuan pakar datang ke rumah, saya sering kali tak nak buka pintu. Dengan izin Allah dan juga keyakinan mak saya Kesi, berkali-kali datang. Pada satu hari itu, saya keluar rumah beli makan. Mak saya nampak dari belakang dia ikut dengan pakar. Terus masuk ke dalam rumah saya. Waktu tu rumah saya dah terlampau busuk sangat-sangat. Tersedak-sedak mak saya dibuatnya. Pakar tersebut jumpa saya, berbual dengan saya dengan baik. Mak saya pun bawa air minuman dengan makanan. Syikin, mak bawa makan untuk kau. Makanlah, kita makan sama-sama nak. Waktu tu mak saya memang dah tak boleh makan dalam rumah tu, tapi dia paksa dirinya Kesi. Sebab rumah saya memang busuk. Mula-mula tak nak, tapi makan. Sebenarnya dalam minuman dan makanan tu dah ada bacaan-bacaan tertentu. Bila saya makan, sambil makan mak berbual dengan saya, reason out, saya masih boleh memahami. Kemudian saya mula tersedak-sedak tau. Syikin, Kesi nak tahu, bila saya sedar, saya baru nampak dan saya baru boleh bahu rumah saya memang busuk, rumah saya memang berselirak. Dari situlah saya dikembalikan, mendapat rawatan, rumah dibersihkan, dan saya terpaksa tinggal dengan mak saya. Kalau tidak, saya akan kembali kepada perangai yang lama. Rumah tu disewakan. Kesi bayangkan mainan syaitan. Dia nak rumah kita busuk, rumah kita berselirak. Sampaikan saya ni yakin yang rumah saya bersih dengan mata saya. Tapi tidak Kesi, saya dikaburi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Beliau berkongsi peristiwa dan katanya di sini, pengalaman ini katanya Ayumi ketika saya bertugas sebagai pengawal keselamatan. Ini merupakan tugasan part-time saya, bukan sepenuh masa. Hanya bila diperlukan pekerja tambahan, saya akan dipanggil. Jadi, saya sebenarnya telah pun diarahkan untuk menjaga sebuah bangunan. Tugasan saya bermula sekitar jam 9 malam apabila bangunan itu ditutup daripada pekerja-pekerja, dan kalau sesiapa yang nak masuk harus report ke guard room dan menandatangani buku dan juga tinggalkan IC mereka sebelum dibenarkan masuk ke dalam. Kalau tidak, katanya Ayumi, mereka tidak akan dibenarkan masuk, hanya setakat berada di luar bangunan sahaja. Rakan pendengar Ria 897, saya bertugas seorang diri dan saya waktu itu memang suka sangat-sangat kerana tempat tugas yang saya ditugaskan ini tidak perlu untuk saya keluar untuk buat clocking. Apa yang perlu saya lakukan hanya duduk di dalam guard house dan hanya lihat dan pandang pada CCTV yang disediakan. Pendengar Ria 897, tiba-tiba daripada CCTV saya ternampak ada pergerakan. Seseorang berada di belakang bangunan tersebut. Bila saya nampak tu, waktu itu saya sedang tengok ke arah lain. Saya toleh sebenarnya untuk tengoklah, pandang sekali di CCTV yang ada dalam bilik yang saya bertugas ini. Ternampak orang bergerak, kemudian dah masuk blind spot. Saya tak boleh lihat kelibat manusia tersebut. Jadi saya nantikan, saya tunggu lagi 5 minit. Saya tengok beberapa kamera yang lain.
Saya cuba gerakkan kamera tersebut, tetap tidak boleh lihat. Mungkin dia berada dalam kawasan blind spot. Pendengar Ria 897, setelah 5 minit saya beri peluang, dia tidak menjelma. Saya terpaksa tinggalkan kat room untuk ke belakang dan periksa kalau memang ada orang yang masuk kawasan yang terlarang ini tanpa izin. Saya keluar, katanya Ayumi, dan menuju ke arah belakang bangunan. Pendengar Ria 897, dalam perjalanan, saya rasakan macam tak sedap hati sangat-sangat. Walaupun tempat itu terang, saya bawa bersama lampu solo yang kelihatan seperti baton, yang panjang dan hitam. Jadi lampu solo tersebut bukan untuk saya menyuluh, sebab di kawasan itu dah pun dipasang spotlight, memang boleh nampak dengan terang. Jadi lampu itu digunakan untuk menjadi satu bahan, kata beliau ni, sebagai satu weapon, ataupun dikatakan untuk saya gunakan ketika kecemasan sekiranya ada perompak ataupun sesiapa yang masuk tanpa izin. Jadi bila saya berada di belakang, katanya Ayumi, pengalaman ini diteruskan. Bila berada di belakang bangunan, Ayumi sudah dapat rasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ini kerana di belakang bangunan tersebut cuma ada satu sahaja kamera. Bila kamera itu saya pusingkan ke kiri dan ke kanan, memang tak nampak apa-apa. Tapi bila saya berada di sana, saya langsung tidak nampak sesiapa pun yang ada di belakang bangunan tersebut. Malah pintu belakang bangunan itu dikunci. Saya cuba beberapa kali buka, tidak boleh dibuka dan tidak ada kesan dipecah masuk. Jadi mungkin agaknya dia keluar daripada satu lagi kawasan. Saya cuba suluh pagar di belakang, takut-takut ada yang pecah, ada yang dipotong, tapi pastinya tidak ada apa-apa yang berlaku pada pagar di belakang bangunan itu. Bila saya jalan ke arah yang lain, dalam perjalanan pendengar Ria 897, dalam perjalanan saya berada di belakang bangunan tersebut. Alangkah terperanjatnya, dari jauh dapat lihat budak yang saya nampak tadi di dalam CCTV sedang berjalan ke arah depan. Bila saya panggil dan bersuara, tiba-tiba dia terus belok kanan dan tertutup dari pandangan kerana terselindung di sebalik tembok bangunan tersebut. Saya memanggil, "Hello! Hello!" Beberapa kali saya berteriak, tetapi dia tidak layan, malah berjalan dan terus belok ke kiri. Saya ikut dari belakang, malah saya kejar dari belakang. Mustahil dalam sekelip mata budak tu boleh hilang. Nak tak nak, saya masuk ke guard room balik. Saya ambil telefon bimbit dan standby nak telefon pihak polis. Pendengar Ria 897 FM, sedang saya nak telefon, tiba-tiba Casey, saya nampak budak tu keluar daripada pagar tempat saya bertugas yang memeranjatkan. Pagar di depan saya, kalau sesiapa nak keluar, saya kena tekan butang untuk buka pagar tersebut. Kalau tidak, kena panjat. Tapi kalau nak panjat susah dan payah. Jadi macam mana budak ni boleh keluar? Saya perhatikan dia jalan perlahan-lahan keluar daripada kawasan tu dan terus tinggalkan tempat mana yang saya berada. Malam tu tak tenteram jiwa saya dibuatnya, katanya Ayumi. Saya nasib baiklah ada teman yang belum tidur. Saya telefon, teman saya datang naik motosikal dan temani saya sampailah akhir tugas saya. Terima kasih.